Ya, udah kembali menerusi Siaran Pagi dan seperti telah kita janjikan, kita akan menyaksikan Puan Faridah yang menghasilkan kek marble moist ini. Jadi sebelum itu, Puan mungkin boleh diterangkan sedikit bahan-bahannya ni. Ya, pagi ini saya akan membuat kek marble moist atau kek moist marble dan bahan-bahan terus kita kepada bahan-bahannya ya. Ya. Yang ada di rumah pastikan sudah menyediakan pen dan kertas untuk mencatat kerana segmen ini memang setiap minggu diorang tunggu Ya, okey. Yang ini adalah gula halus. Gula halus sebanyak 250 gram. Telur sebanyak 6 biji. Kita cuci terlebih dahulu dan disejukkan ke dalam peti ais. Sejukkan dulu. Hendaklah disejukkan dahulu di dalam peti ais. Lebih kurang dalam 5 minit sahaja. Jadinya kita pecahkan 6 biji. Kemudian tepung sebanyak 260 gram. Ya. Mentega sebanyak 270. Kemudian 1 sudu makan ovelet, ya. Yang di sini adalah baking powder sebanyak 1 sudu kecil ataupun sebanyak 3 gram sahaja. Ya. Di sini adalah 2 sudu makan susu manis, ya. Dan sedikit cocoa powder sebanyak 10 gram atau 1 sudu makan. Dan sedikit air biasa dan pewarna-pewarnanya. Ya. Okey. Jadi Puan ya, yang taluran ni biasanya pakai grade apa ni? Grade A. Grade A. Kita hendaklah menggunakan grade A kerana kalau kita menggunakan telur yang agak kecil kek kata dia menjadi. Dan juga ada di rumah apabila sekiranya kehabisan sudah grade A, cuma ada grade B, kita hendaklah menimbang setiap telur itu. Kalau grade A sebiji telur ia berukuran beratnya sebanyak dalam 67 gram. Kita pecahkan dahulu, jangan dengan biji-biji dipecahkan terlebih dahulu, kemudian kita timbang. Jadi kali dengan 6 biji, baru kita ni tahu berapa. Tapi kalau yang grade A pakai 6 biji. 6 biji. 6 biji. Okay. Dan juga hidangan ini dibagi untuk berapa orang ni? Hidangan ini bolehlah kita, kalau kita potong kecil, ianya boleh untuk majlis ni sudah. Untuk 20-30 orang ataupun untuk 40 orang kalau kita potong kecil-kecil. Dan ianya boleh untuk apa sahaja majlis dan terutama untuk minum petang buat orang yang tersayang, cik suami, isteri, anak-anak, terlebih lagi anak-anak yang pada masa ini akan menduduki ujian. Jadi ibu bapa bolehlah membuatkan minuman petang untuk menyenangkan sambil diorang belajar, diorang minum dan makan kek. Jadi baik, silakan Puan. Okey, yang ini adalah gula halus. Okey, bersama telur dan ovelet ya. Ovelet, okey. Okey. Ini hendaklah kita mixer, kita putar dan ataupun kita pukul selama 3 minit ya, sehingga betul-betul kembang. Jika kita memukul, jangan digoyang. Biarkan sebenarnya supaya ianya cepat berbuah. Ada teknik jual. Dan cepat. Wow, amazing. Mengembung. Nampak tak?
Ya, Dia nampak Ya, dia dia tadi telah dalam pun 2 memotong. minit Dalam 2 minit sahaja. Wow. Sebabnya kita menggunakan mixer yang Ya. high speed. Jadinya Masukkan kita tepung. masukkan tepung dan baking powder. Baking powder. Okey. Ya. Terlebih dahulu kita gaulnya bersama. Okey. Ni Puan, kalau sekiranya di di mixture terlalu lama, ibu boleh tukar. Macam mana? Mungkin ada keburukan ke apakah? Selalunya ada orang kadang-kadang dia orang terlampau lama di mixer ataupun dipukul terlampau lama, jadi ianya akan mengeluarkan minyak. Itu adalah keburukan kalau kita ni membuat kek marble. Sebab tu kadang-kadang kenapa kalau tipsnya kenapa kek marble kami kerasnya atasnya ataupun pecah. Ataupun di tengahnya tu kadang macam mengeras dan berminyak. Disebabkan kita ni memukulnya terlampau lama. Dan apabila saya memasukkan tepung, saya cuma menggaulnya terlebih dahulu. Pertama agar ia tidak bertabur, dan keduanya adalah agar kek katuk tidak terlampau lama saya putar. Barulah saya putar. Untuk sebati saja. Okey. Wah, baunya pun ada baunya, Mar. Ada sudah baunya. Ada sudah baunya. Dan air sebanyak 4. Ya, lepas itu 1, 2, 3, 4. dan 4 sudu makan. 4 sudu saja. Apa fungsi air? Ya, apa fungsinya tu, Puan? Sebabnya ada yang bertanya kepada saya, kenapa mesti diletakkan air katanya? Ya. Sebabnya untuk kek itu agar ianya moist. Dan air saya gunakan adalah air ais. Air ais. Okey. Okey. Kita cuma memukul sebentar sebabnya kita ni akan memasukkan nanti mentega dengan susu manis dan kita ni akan memiksanya sebati. Sebabnya sebab itu saya tidak memukul terlalu lama. Kita ketepikan, kemudian kita ambil mentega. Okey. Mentega yang ini unsalted ni ya. Unsalted ya. Unsalted butter. Mentega, kemudian masuk susu manis sebanyak 2 sudu makan tadi. Dan kemudian vanilla flavor, ataupun bis kita boleh menggunakan esen vanilla. Yang ini sebanyak 1 sudu, kita anggarkan ianya 1 sudu kecil. Okey. Dan putar lagi sampai nampak agak pucat sahaja. Okey. Baunya sedap. Bau vanila. Tidak sampai 1 minit dia sudah lembut. Kemudian kita masukkan sini ke dalam adunan telur omelet dan gula tadi dan tepung. Jadinya kita ni masukkan. Jadi cara memukulnya hendaklah dipisahkan. Kemudian baru kita ni masukkan sama ya. Okey. Ini penggunaan dia? Tidak. Okey. Okey. Barulah kita ni putar hingga sebati sahaja. Okey. Tidak perlu lama apabila kita ni memutar ya. Okey. Ini adalah Puan membuat macam senang saja. Kalau kita ni membuat payah-payahan. macam sekejap saja.
Nah, ini adalah adunan yang telah pun siap. Okey. Sekejap kan? Sekejap ni. Okey. Dan sebut kita ni dapat bagi warna kali Puan nanti di Okey. warna-warna. Adunan yang telah pun siap, yang ini, kita bahagi kepada 3 bahagian. Okey. Jadi di sini saya telah pun menyiapkan yang 3 bahagian. 3 bahagian. Itu di bawah. Okey. 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 Jadi kita ambil yang telah pun kita warnakan. Ya. Bos. Berikutnya. Okey. Maafkan saya. Okey, di sini loyang saiz 9x9 yang telah pun saya letak dengan kertas minyak. Ini yang dibagi 3 ya, Puan? Dan di sini adalah adunan yang telah pun saya bahagi kepada 3 bahagian, iaitu 400 gram setiap bahagian ya. Jadinya bahagian yang mula-mula yang warna kuning lemon, saya biarkan dengan perisa asalnya, vanila. Bahagian kedua warnanya adalah saya letak koko, saya letak sedikit 1 sudu makan Nutella dan juga saya letak 1 sudu makan coklat Imalco. Dan yang warna hijau, pewarna hijau beserta dengan esen pandan. Esen pandan. Sekarang saya akan menunjukkan teknik untuk memabel. Okey. Jadi kita gaul terlebih dahulu. Mungkin Intan mencuba? Ya? Boleh. Okey. Okey. Jadi yang kedua simpan digaul dulu. Gaul dulu. Terlebih Okey. dahulu. Disebati. Okey, di atasnya. Okey. Sini ya? Ya, di atasnya. Okey. Okey. Kemudian kita letak yang warna hijau. Ya, macam mix-mix ni Puan? Disimpan, kita letak saja atasnya. Kemudian kuning. Ya, coklat. Apabila kita letak, kita hendaklah dihentakkan. Hentak dulu. Jadi letak lagi. Kalau anak-anak memang suka ni Intan. Muammar. Dia fikir mainan. Okey. Salah kuning dulu. Tak apa-apa. Sebabnya ia dimabelkan kan. Jadi tergantung kita bagaimana hendak mencoraknya. Okey. Okey. Kuning. Selepas tu kita letak hijau ya. Okey. Sebentar ya. Letak warna hijau. Warna hijau. Okey. Kita ratakan. Okey. Okey. Dan terakhir. Sayang. Warna kuning. Dan kita letak lagi hijau. Okey, last sekali warna coklat. Okey. Okey. Selesai. Nah, cantik. Okey. Ya. Ini adalah betul-betul cantik ah. Betul-betul Walaupun cantik. kita mencampak-campak adunannya, jadinya ini adalah kek marble moist. Kita akan membakarnya selama 45 minit ke 1 jam, tergantung, tapi selalunya 40 minit tu ya, suhu apinya 150 ke 170 tergantung pada oven masing-masing. Dan juga rek paling bawah, bukan rek tengah. Saya selalu menggunakan rek paling bawah untuk kata ni menghindar daripada hangus di atasnya. Dan apinya atas bawah. Ingat, ia punya tipsnya, hendaklah apabila ketani sudah masak kek marble-nya, jadi ketani dikeluarkan kemudian terus dikeluarkan, letak di wire rack. Ini tipsnya ya. Dan tips yang lain pula,
jangan terlampau lama dipukul ataupun di mixer. Betul. Ya. Dan nanti kita akan saksikan hasilnya selepas ia dibakar selama 45 minit. Kita akan kembali selepas ini. Atau penyucian tangan yang betul. 6 langkah-langkah pembersihan atau penyucian tangan yang betul ialah: langkah pertama, gosok kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok telapak tangan sebelah kanan ke bahagian atas tangan sebelah kiri dengan jari jemari berselang-seli dan sebaliknya. Langkah ketiga, gosok kedua-dua telapak tangan dengan jari jemari berselang-seli. Langkah keempat, gosok belakang jari jemari dengan mencengkam jari jemari kedua-dua belah secara bertentang-tentangan. Langkah kelima, genggam ibu jari kiri dengan tangan kanan dan gosok secara putaran dan sebaliknya. Langkah keenam, rapatkan jari jemari tangan kanan dan gosokkan ke telapak tangan sebelah kiri secara putaran, ke belakang dan ke depan dan sebaliknya. Jika menggunakan sabun dan air, hendaklah mencuci tangan selama 40 hingga 60 saat. Baik, ada inilah hasilnya di mana kita telah pun menyaksikan tadi tunjuk caranya Tunjuk tadi caranya juga. dan telah pun mengoven selama 45 minit. Ya. Ngam-ngam 45 minit dan juga racknya paling bawah suhu api 150 hingga ke 170 api atas bawah. Jangan lupa racknya mesti bawah tu. Ya. Jadi Puan kalau sekiranya ada yang memilih untuk kukus boleh juga kan? Untuk mengukus dapat, tapi Dapat. lebih cantik lagi di oven sebab oven, rasanya seperti kukus. Mungkin Intan dengan Muammar hendak mencuba boleh ya. Puan, ini kami punya kegemaran ni. Okey. Nah, Jarang sekali ni di Kerja TV nah menyaksikan. ini Mama dululah. Nah. Okey. Man first is okey. Okey. Komen marah? Kalau dia terkata bermakna Bismillahirrahmanirrahim. aman sudah tu. Kalau hendak mengkomen hendaklah makan 2-3. Rasanya ada seperti berkukus. Betul? Jadi kalau orang dia tahu yang iaitu dibakar memang Ya. disangkakannya berkukus. Berkukus. Ya. Ya. Mungkin Jadi sebabkan ada air tu tadi. Ada air Masukkan sejuk. air. Kita masukkan tadi air sejuk ya. Udah di rumah. Mungkin bis kita ada yang selama ni membuat mungkin tidak masukkan air. Sebabnya kalau kita memasukkan air ke dalam adunan kek, Ya. sekiranya ini tips lagi satu apa Ya. saja kek. Kalau kek bis kita agak pekat, masukkan 2 sudu makan atau 3 sudu makan air ataupun susu segar. Itu untuk melembabkan kek ketan ni. Walaupun kek lapis kek Air lapis. sejuk ya, bukan air panas. Air sejuk, jangan air sejuk. panas. Dan- Air sejuk. Dan juga pun penting juga air tersebut kuranglah sedikitlah. Mungkin 4 sudu lah ya. Jangan lebih daripada 4 sudu. Nanti bertabur kan keknya. Ya. Jadi bubur. jadi bubur. Ya. 2 hingga 4 sudu makan. Dan juga kalau siapa yang membuat donat juga menggunakan air sejuk. Ya. Untuk ia bila ia masak ia crispy, tetapi apabila ia sudah sejuk ianya lembut. Itu Jadi tips. tipsnya. Jadi Puan sekiranya ada yang mau mengganti gula pasal tu, jadikannya gula brown sugar boleh ke tu? Boleh. Kita juga boleh menggantikan dengan brown sugar. Boleh yang mana tahu ada yang ingin ingin menjaga Ingin menjaga mengawal pergaulan mengawal gula dan gula sebagainya. dan juga kita boleh kurangkan gula tetapi kita lebihkan sahaja susu manisnya pun okey. Tapi benar sedap, betul-betul sedap ya kerana kalau kita makan ia ada moist bar tapi rupanya ia pakai oven masak dengan pakai oven. oven. Jadi ada setengah orang biasanya kalau termasuk juga saya sendiri, saya kurang makan makanan yang Berbakar. kering, Kering. kering di mulut. Dibakar Jadi di mulut. kalau ditelan keras. Jadi
Kalau mengenai dengan kuis kek marble moss ni, marble moss dah boleh saksikan pinggan saya sudah pun licin. Dapat nanti kena lagi ambil lagi ya, Mama Dan Raf. juga kek ini kita boleh pelbagai ya. Kalau untuk hari jadi, kita ni boleh letak buttercream. Kita juga boleh meletak apa saja jam. Dekor lah, dekor. Mendekor atau cream cheese. Jadi kita letak di tengahnya dan di atas dan kita sprinkle dekor menjadi kek hari jadi. Ya. Jadi ni apa ukuran berapa ni? 9x9? 9x9. Kalau sekiranya habis kita di rumah ingin menggunakan loyang yang agak besar juga pun boleh ya. Boleh, Jadi ia agak tipis sedikit. Iya. Dan Puan tadi kalau menggunakan warna tu berkaitan juga dengan rasanya. Jadi kalau hijau pandan. Kalau hijau pandan, warna kuning tadi memang warna perisa asal vanila dan yang warna coklat kita boleh pelbagaikan. Masa ni lagi yang tengah popular ialah Biscoff. Jadi boleh letak Biscoff. Biscoff dengan pewarna coklat saja. Tapi yang sekarang saya letak koko, imalco dan Nutella. Nutella kerana kesukaan anak-anak kan. Kadang-kadang kanak-kanak ni kalau kek-kek cemani jarangkan makan. Betul. Tetapi bila kita meletakkan apa yang kegemaran mereka akan makan. Ya. Tidak perlu dan juga ini adalah untuk bagi ibu bapa agar anak-anak tidak membeli di kedai sahaja, mengurangkan membeli dan menjaga ekonomi keluarga dan juga kebersihan di rumah. Betul. Ketani kalau bila ketani sendiri membuat, ketani tahu kebersihannya kan. Betul. Bagaimana pula dengan jangka hayatnya ataupun adakah Okey. Satu lagi tips. Apabila bis kita hendak menggunakan kek marble ni untuk door gift ataupun sekiranya 1 bulan lagi sekiranya ada acara, tapi kita hendaklah membuat kek ni sampai 200 biji dan tidak ada masak. Kita ni buat awal, jadinya tepungnya kita ni ovenkan terlebih dahulu. Dimasakkan dulu. Dimasak sekejap, jangan disangai tetapi di ovenkan dalam 10 ke 15 minit. Kemudian baru kita ni air, baru kita ni buat. Selepas itu siap kek ni biar dia agak sejuk, kemudian kita wrapping dan dibalut dengan aluminium foil, letak dalam freezer. Apabila keluar daripada freezer, ia lebih lagi moist daripada yang sekarang.